أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dapat hidayah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga amal kita ini menjadi ibadah yang dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada saluran Guru Gemit Gema Nur Iman yang dipimpin oleh yang dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa, Pensyarah UiTM Kelantan, dengan pengajian kita pengajian berkitab Al-Minahu As-Sayyahu ala Wasiyatil Al-Batkuliyati karangan Syekh Abdul Wahab Asyarani yang diterjemah oleh Muhammad Hafizuddin bin Hassan. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita dan keluarga kita dan para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Tapi Ustaz punya mic tu macam ada bunyi sikit lah tadi Ustaz. Ya, boleh dengar clear tak sebenarnya? Dengar, tapi macam ganggu sikit lah. Okey tak Kak Noh? Dengar. Dia macam terganggu dengan bunyi tu. Ada bunyi grek sikit Ustaz. Bunyi kipas kot. Suara saya okey? Ya tak? Suara okey. Suara dengar? Dengar. Alhamdulillah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diizinkan Allah di hujung-hujung daripada bulan Syaban untuk masih lagi berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan penghujung daripada Syaban ini memberi kekuatan kepada kita untuk kepada Ramadan yang akan datang dalam beberapa hari lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung pada muka surat 55 kalau yang saya tanda Tapi saya nak ambil pada muka surat 54. Sebab permulaannya pada muka surat kita dah baca sekitar selalu. Supaya nampak kesinambungannya, kita ambil muka surat 54. Matan yang kedua tu yang bawah tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fa'alati wa bi'ulumihi fi darain. Kata pengarang kitab, wa qallil an-nawma ma amkanaka li'annahu laysa fihi fa'idatun dunyawiyyatun wala ukhrawiyyatun fa huwa akhul maut. Wa qad antu min ittiba'il hawa ithara an-nawmi 'ala qiyamil layl fi mithli layali as-sayf wa dhalika dalil 'ala al-haqq.
kitab dan tidur semampumu. Kerana sesungguhnya tiada pada satu faedah akhirat, maka dia adalah saudara mati. Dan sesungguhnya mereka membilang, itu mengira, antara tanda mengikut hawa nafsu adalah mengutamakan tidur ke atas qiyamul lail pada musim panas. Dan hal yang merupakan dalil di atas ketidakcintaannya terhadap al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata pengarang kita, antara daripada perkara yang perlu dilakukan untuk mujahadatun nafs. Kita dalam perbicaraan berkaitan dengan mujahadah nafsu kita. Mujahadah nafsu kita antaranya dengan mengurangkan makan, duduk dalam keadaan berlapar, dan juga antaranya lagi mengurangkan tidur sedaya mampu. Ini antara daripada perkara yang mana mengekang nafsu kita ataupun mengalahkan nafsu kita. Dan kalau kita lihat, ini ada yang Allah Ta'ala rangkumkan dalam ibadat khusus pada bulan Ramadan, sama ada ibadat puasa ataupun ibadat yang kita lakukan pada malam hari. Jadi ini antara tarbiyah untuk mengalahkan nafsu kita. Jadi antaranya dengan kita mengurangkan daripada tidur sekadar termampu. Sebab tu dia istilahkan dengan ma'amkanaka, dengan sekadar mampu kamu. Ada orang yang tak mampu untuk bertahan dengan cara untuk tak tidur. Mungkin dia kena tidur dengan cukup 8 jam, ada yang kena cukup 6 jam, tetapi itu berdasarkan daripada proses tarbiyah ataupun apa yang dia alami dalam membentuk diri dia. Ada orang yang hanya boleh tidur dalam tempoh 3 jam pun tidak ada masalah. Seorang daripada Sayyidah, maksudnya cucu cicit baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan macam mana dia tidak mengutamakan tidur dalam hidupnya. Malam dia tidak tidur, dia hanya beribadat dan membaca Quran daripada malam sampailah kepada subuh. Dan selepas daripada subuh baru tidur, dan tidur tersebut bangun balik pada pukul 9. Kalau kita kata 6, 7, 8, 9, lebih kurang 3 jam saja sehari. Lepas tu dia bangun sambung ibadat lagi. Jadi ini bagi orang yang biasa dengan keadaan mengurangkan tidur, dengan ada pengisian yang bermanfaat, ini ibadat pada Allah SWT. Jadi kalau kita dalam proses untuk menurunkan nafsu kita dengan mengurangkan tidur, ambil masa. Kan? Kalau biasa kita tidur 10 jam, kurangkan jadi 8 jam. Daripada 8 jam, kurang kepada 8 jam. Dan sebenarnya itu adalah macam mana kita sendiri yang mana menahan dan kita sendiri mengawal perkara tersebut sehingga tidak memberi kesan. Kan? Emosi kita. Kadang-kadang disebabkan emosi kita yang kita terlalu layan, dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Sebagai contoh, bila mana kita tidur contoh 5 jam, kita biasa tidur 6 jam. Kita dah set dalam minda kita tidur kita Ustaz, terputus-putus. Itu yang menyebabkan sekali kita jadi lemah. Lain cerita okey ke? Tak apa okey Ustaz, macam tenggelam timbul. Terputus. Terputus. Sekejap. Lain kot. Lain saya okey dengar. Clear sini. Clear. Sini clear. macam ganggu sikit. Terputus-putus. Macam putus-putus. Tunggu sekejap. Saya keluar sekejap Saya masuk balik. Ustaz keluar lepas tu masuk balik. Okey, baik insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tersambung lagi. Kata pengarang kitab, sedikitkan tidur semampumu. Kerana sesungguhnya tiada padanya satu faedah dunia dan juga tiada faedah akhirat. Kalau kita banyakkan tidur, untuk dunia kita pun tak ada faedah sangat. Untuk akhirat kita pun tak ada sangat. Maksudnya untuk penilaian nanti di dunia dan penilaian nanti di akhirat, benda tersebut tidak memberi kesan manfaat yang besar kepada kita. Kerana dia tidak termasuk daripada satu ibadat yang besar. Dan dia merupakan saudara bagi mati. Maksudnya bila mana seorang yang mati, maka terputus amal dia. Jadi kalau orang tu tidur, bermaksud putuslah amal dia. Sebab dia tak boleh buat amal. Kan? Melainkan orang yang tidur, orang itu sebut tidur dalam keadaan kebaikan, maka samalah dia akan dapat kebaikan bila mana dia meninggal dengan meninggalkan jariah-jariahnya. Antara daripada orang yang mengikut hawa nafsu dia, maksudnya tidak mengalah
nafsu dia bila mana dia mengutamakan tidur daripada qiyamul lail. Jadi di sini kita kurangkan tidur adalah untuk kita qiyamul lail. Jadi kalau kita lebihkan tidur daripada qiyamul lail bermaksud kita telah memenangkan nafsu kita. Tapi kalau kita melebihkan qiyamul lail, kita mengalahkan tidur kita, maka di situ kita telah mengalahkan nafsu, maksud memenangkan daripada sudut keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tidur banyak, maka pada masa tersebut nafsu menang. Kalau qiyamul lailnya lebih daripada tidur, maka ketika itu nafsunya adalah kalah. Dan ini merupakan satu dalil daripada tidak cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di sisi para ulama sufi. Jadi kalau kita ni cinta pada seseorang itu, kalau orang dalam keadaan kemaruk cinta, mesej je, kadang-kadang tak perasan dah sampai tengah malam dah. Kenapa? Kerana seronok bersama dengan kekasih dia. Tapi bagi orang yang mana cinta kepada Allah SWT, dia lebih banyak untuk bersama dengan Allah SWT. Bila mana banyak bersama dengan Allah SWT, salah satunya ketika mana tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan ada ketika mana manusia itu dalam keadaan tidur. Tapi ketika itu kita bangun untuk bersama Allah SWT, maka ketika itulah bukti kita Allah. Jadi kita tak suka bila mana kita bercakap dengan kekasih kita. Kekasih kita ni, maksud pasangan kita ni, ada orang ganggu. Sebab apa? Kerana keseronokan dan cinta kita kepada kekasih kita. Tapi sama juga kita dengan Allah SWT, kita tak seronok. Orang kesukaan kita bila mana kita bersama dengan Allah SWT, iaitu khususnya bila mana pada waktu malam. Dan itulah menunjukkan bahawa kita telah memenangkan iman kita dengan cara melebihkan qiyamul lail daripada tidur. Dan jadi berdasarkan kemampuan kita. Itu yang kita dah bincang dah sebelum ini. Dan cuma di sini dia tambah, antaranya orang yang mana melebihkan tidur daripada qiyamul lail pada musim panas. Kenapa? Pada siang hari susah nak tidur kerana panas. Itu nisbah kepada keadaan sekarang ni, tak kira siang ke malam, dalam keadaan panas tak panas, kita dalam keadaan selesa, rumah dah ada aircon dan kipas masing-masing. Jadi kalau musim ni dengan keadaan teknologi kita mungkin tidak ada, pada masa tersebut siang tak tidur, tapi pada malamnya akan menyebabkan kita tak nak tidur. Sebab apa? Cuaca ketika itu lebih sejuk sedikit. Jadi ketika itu ambil peluang. Tapi ketika itulah bagi orang yang mana cinta pada Allah SWT, dia tetap dalam keadaan untuk mengurangkan tidur dia. Baik. Wa qala as-sahru ad-da'imu yudhibul arkan al-arba' wa yahullu wal hawa wan nar. Fa hunaka yanzuru ila 'alamil al-quti fa yashtaku ila mardatillahi ta'ala. Beliau berkata lagi, kan? Beliau berkata lagi, siapa dia ni? Ini adalah satu daripada kata-kata ada pengarang dari ataupun Malik bin Dinar. Baik. Berjaga malam yang berkekalan dapat melenturkan 4 rukun dan menggantikannya air, tanah, air dan api. Dan di sanalah dia dapat memandang kepada alam malakut. Antara itu dia merindui redha Allah SWT. Bila mana orang yang mana sentiasa berkekalan dalam berjaga malamnya ataupun berqiyamul lail, maka pada masa tersebut dia telah mengangkat kedudukan dirinya yang asal, menyadarkan diri dia yang asal. Jadi ulama membahaskan dalam kedudukan manusia ni dia ada 4 elemen. Adanya angin, adanya air, adanya tanah, adanya angin dan juga adanya api. Maka pada masa tersebut dia boleh menenangkan dalam semua keadaan. Jadi kalau dalam keadaan air tersebut dia melampau, maka orang tersebut akan menjadi sifat yang macam ni. Kalau tanahnya melampau, maka dia akan jadi sifatnya macam ni. Sama juga dengan angin dan api. Jadi itu menzahirkan sifat-sifat yang ada pada manusia. Macam mana keadaan air tersebut, macam mana keadaan jenis-jenis tanah, macam mana keadaan angin, macam mana keadaan api. Kalau sekiranya tidak terkawal, dia boleh mendatangkan mudarat pada zahirnya. Air kalau berlebihan boleh menyebabkan banjir. Dan kalau sekiranya keras sangat, dia tidak mendatangkan manfaat. Kalau angin yang kuat mungkin boleh menyebabkan kepada kerosakan. Sama juga dengan api. Maka ketika itu sifat manusia seumpama macam tu. Tapi bila mana kita itu kekal dalam keadaan berqiyamul lail, sentiasa lazim qiyamul lail, maka sifat tersebut akan dapat. Sifat-sifat air yang mungkin ada pada diri kita akan terkawal. Sifat tanah yang ada pada diri kita akan lebih terkawal dan seumpama dengannya. Maka rupanya diri kita ini kita nak kawal dengan salah satunya melalui qiyamul lail, melalui berjaga malam dan mengurangkan tidur. Itu proses. Sebab
diistilahkan sebagai as-saharud daim, berjaga malam yang berkekalan. Maksudnya dengan secara istiqamah. Kan? Jadi istilah istiqamah ni bukan sekadar bulan Ramadan je. Kita dah nampak dah bulan Ramadan ni dah istiqamah dah untuk beribadah kepada Allah SWT. Qiyamul lail tiap-tiap malam. Sebab apa? Sebab sambil-sambil bangun sahur dah boleh bangun untuk qiyamul lail. Tapi macam mana dengan lepas daripada Ramadan? Jadi kalau Ramadan saja yang kita nampak seumpama istiqamah, tapi lepas Ramadan tidak berlaku, maka itu belum masuk lagi dalam kedudukan istiqamah. Sebab itu diistilahkan sebagai ad-daim, iaitu dengan secara berkekalan. Baik. Jadi bila mana dia dapat mengawal dengan sifat-sifatnya, nafsu-nafsunya dapat dikalahkan, maka ketika itu dia memandang kepada alam malakut. Alam malakut ni satu alam yang berbeza dengan kita. Alam para malaikat, alam yang mana tidak nampak dengan mata kasar. Ketika itulah dia akan merindui redha Allah SWT. Di sini kata ulama, bila mana sampai pada kedudukan alam malakut, maka dia akan bukanya perkara-perkara yang terhijab, yang tidak dilihat oleh manusia-manusia biasa ataupun orang awam. Jadi ketika itulah kelebihan orang yang mana duduk dalam keadaan Allah SWT buka hijab, asbab daripada ketaatannya. Tapi bukan ini yang kita nak. Janganlah bila mana kita buat ibadat pada Allah SWT sebab supaya dibuka hijab, kita nak supaya kita redha Allah SWT. Cumanya Allah SWT bagi tersebut satu anugerah. Dan dalam anugerah tersebut adanya dipanggil ujian. Sebab apa? Selagi mana proses kita ini belum lagi mati dan kita dalam keadaan hidup, dia tetap ada ujian. Hatta dalam kita buat ibadat. Wa kana Syekh Abu Hasan Al-Azzaz rahimallahu ta'ala yaqul, bunya hadzal amru ala thalathati asya' alla ya'kula illa 'inda al-faqah wa la yanama illa 'inda al-ghalabah wa la yatakallama illa 'inda ad-darurah. Kata Syekh Abu Hasan Al-Azzaz rahimallahu ta'ala, urusan ini diasaskan di atas 3 perkara. Bahawa dia tidak makan melainkan ketika perlu, dia tidak melainkan ketika mengantuk, dan tidak bercakap melainkan ketika mana dalam keadaan darurat. Bermaksud, dia dapat sampai kepada kedudukan untuk merindui redha Allah. Merindui kepada cinta Allah dengan cara antaranya, dengan cara dia tidak makan melainkan dalam keadaan perlu. Maksudnya bukan sekadar dia itu berpuasa, tetapi dalam keadaan dia berpuasa tersebut, kalau dia berbuka, sekadar untuk ambil fadilat dan keperluan untuk berbuka. Bukan makan disebabkan kerana kehendak nafsunya. Kan itu dikawal. Sebelum ni rasanya kita dah sebut dah. Macam mana orang yang dalam bab makan ini, Imam Ghazali sebut cara kawal makan dia untuk mengelakkan daripada dia kenyang itu ada tiga kaedah. Antaranya mengurangkan waktu makan, melihat kepada apa yang dia makan, dan melihat kepada bahagian ataupun banyak mana yang dia makan. Jadi itu akan dapat mengawal keadaan makan dia. Jadi orang yang mana makan ketika mana perlu saja, maka dia melalui proses yang untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tak sibuk dah. Dia takkan bersibuk-sibuk dengan cari makan. Bulan Ramadan ni bagus kita buat juadah-juadah yang menarik untuk berbuka puasa. Tapi jangan terlalu bersibuk-sibuk. Sampaikan kita menggunakan masa yang banyak untuk hanya memasak. Minta maaf saya sebut. Kadang-kadang pukul 3 dah nak masak dah. Pukul 3 dah nak masak dah. Bayangkan pukul 3 sampai asar tu, bila kita kata dalam 2 jam, sejam lebih tu, apa kita boleh? Lebih baik kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Melainkan kalau kita duduk dalam keadaan mungkinlah suasana nak makan, secara iftar jamaah, itu lain cerita. Tapi kalau tiap-tiap atau kebanyakan Ramadan tersebut, kita terlalu banyak menggunakan masa untuk mengurus makanan, ini pernah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bermaksud kita ini akan berpenat tenaga, kita berpenat masa dan kita berpenat daripada sudut kewangan. Jadi pada masa tersebut, kawal makan kita, kawal kehendak makan kita dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana ini salah satu jalan untuk mencapai kepada redha Allah SWT dan mengalahkan nafsu. Yang kedua, kata Syekh Abu Hasan, dia tidak tidur melainkan ketika mengantuk. Bulan Ramadan kadang-kadang dia tak mengantuk pun, tapi disebabkan dia rasa penat. Layan lah. Akhir sekali tidur. Layan tidur. Kan? Tapi kadang-kadang mengantuk pun tidak. Kan? Kadang-kadang mengantuk sikit-sikit, tapi layan juga sampai tertidur. Alangkah ruginya kerana masa tersebut telah diambil dengan waktu tidur kita tersebut tidak diisi dengan amal ketaatan kepada Allah SWT.
puasa-puasa tapi kadang-kadang kita diuji dengan penat. Yang penat itu akan menyebabkan kita rasa nak tidur je, kan? Jadi tidur di atas dasar keperluan itu merupakan salah satu daripada perkara yang boleh capai redha Allah Taala. Dan dia tidak bercakap melainkan ketika mana darurat. Maksudnya orang yang menjaga lisan dia. Menjaga lisan. Jadi bulan Ramadan lisan lah, bukan memutuskan silaturahim. Bukan kita ni nak keluar, nak left group WhatsApp, bukan. Masih lagi dalam keadaan kedudukan biasa, tetapi mengawal percakapan kita, yang menggantikan percakapan kita salah satunya adalah tangan-tangan kita. Tak perlu terlalu bersibuk-sibuk dengan urusan tersebut. Berpuasalah dengan gadget-gadget kita, sebagaimana kita berpuasa daripada makan dan minum. Jangan puasa makan minum, gadget kita, telefon apa kita tak puasa, tak jadi, kan? Kerana kita telah menggantikan tempat kosong kita dalam keadaan kita berpuasa dengan urusan-urusan keduniaan kita. Jadi puasakan juga daripada puasakan juga. Puasa ni maksudnya kita mengawal. Kita menahan. Bukan tak guna langsung, mengikut dasar keperluan kita. Kan? Jarang-jaranglah buka TikTok apa, Instagram ke, Facebook ke, YouTube ke, kalau benda tersebut tidak mendatangkan manfaat, khusus dalam Ramadan. Dan lepas Ramadan pun sama juga, kan? Orang kata kita hold dulu dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan kita kembali. Rasa tak cantik ayat tersebut, kan? Bermaksud dalam Ramadan kita hold, lepas daripada Ramadan kita mengawal, kan? Supaya kesan daripada Ramadan kebaikan. Jadi itu antara untuk mencapai kedudukan sampai memandang kepada alam malakut, sehingga Allah Ta'ala buka hijab-hijab yang tertentu kerana dia merindui kepada redha Allah SWT. Dan asasnya makan ketika mana perlu, tidur ketika mana mengantuk, dan bercakap ketika mana darurat, itu ketika mana adanya keperluan, kan? Ini semua benda susah. Susah sebab apa? Sebab kita tak biasa. Tapi kalau kita biasa buat, tidak ada masalah, kan? Kalau kanak-kanak tu, budak-budak dia tengok dalam puasa ni, dia terliur dia lah, dia terasa nak makan, kan? Tapi kita tengok tu macam mana, mungkin kita tak rasa sangat, kan? Tapi kalau kita sama dengan kanak-kanak, ugil, kan? Bermaksudnya proses pembentukan atau mujahadatun nafsu kita perlu lebih kuat lagi. Wa kana Ibn al-Hawari rahimallahu ta'ala yaqul kullu murid la yakunu fihi thalathu khisal wal kadhabu tarkul mal wat ta'am wal manam fala ya'khudhu min kulli wahidin illa biqadri darurah wa hunaka yasluku limujalasati al-haqqi ta'ala fa kullu dhakirin mujalisun fa'lam dhalika ya akhi. Dan kata Ibnu al-Hawari rahimallahu ta'ala, setiap murid, iaitu murid kita sentiasa sebut, jangan silap difaham terjemahkan, murid ni bukan murid sekolah. Murid adalah istilah bagi orang yang mana menuju kepada Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang melalui proses daripada bawah ke atas. Maksud apa daripada bawah ke atas? Bermaksud dia melalui proses taat, proses satu persatu, dia buat satu-satu. Ketaatan macam ni, mujahadah nafsu macam ni, semata-mata untuk mendapat redha Allah SWT atau mengenali makrifat Allah SWT, untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai murid. Jadi setiap murid yang tidak memiliki tiga sifat ini, maka dia adalah pendusta. Kalaulah orang yang dalam proses dia menuju kepada Allah, kita istilahkan kita ini murid, iaitu kita melalui satu proses untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Tuju kepada Allah maksudnya mencapai redha Allah Ta'ala. Kalau tidak ada tiga perkara ini, kata Ibn al-Hawari, maka kita dikira sebagai pendusta. Seorang itu yang mendakwa dia itu dalam proses menuju kepada Allah, mencari redha Allah, tak ada sifat ini, tiga ini, maka dia dikira sebagai orang yang berdusta. Kepada siapa? Dia bukan berdusta kepada manusia, kan? Dia berdusta kepada diri dia dan berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan cinta kepada Allah, tetapi sebenarnya sebaliknya, kan? Jadi apa dia? Meninggalkan harta, makanan dan minuman, makanan dan tidur. Maka dia tidak mengambil setiap satu itu melainkan mengikut kadar keperluan. Dan di sana nanti dia layak untuk duduk bersimpuh bersama Allah Ta'ala. Baik. Tiga perkara tersebut meninggalkan harta. Maksudnya bukan kita buang harta. Kena faham meninggalkan harta bukan kita buang harta. Meninggalkan makanan. Dan yang ketiga meninggalkan tidur. Jadi meninggalkan harta, meninggalkan makanan dan meninggalkan tidur, maksudnya tidak mengambil berdasarkan keperluan sahaja. Harta ambil dasar keperluan.
Makanan ambil dasar keperluan. Tidur buat dasar keperluan kita. Jadi kalau harta kita banyak, kita ambil dasar keperluan kita dan kita bagi kepada orang lain atau kita buat dalam infak dan sebagainya. Untuk simpan tak ada masalah. Tapi jangan sampai benda tersebut memberi kesan kepada hati kita. Sama juga dalam makan. Makan ini seronok. Kan? Makan itu seronok. Mengunyah pun seronok. Kan? Kadang-kadang tak kenyang pun. Tapi disebabkan rasa seronok tersebut, kalau kita mampu tinggal, maka pada masa tersebut, itu salah satu daripada sifat seorang murid. Sama juga dengan tidur. Maka kalau sekiranya dia mampu untuk meninggalkan harta, meninggalkan makanan dan meninggalkan tidur, iaitu mengambil dengan kadar keperluannya sahaja, maka layak duduk bersimpuh bersama al-haq Allah Ta'ala. Baik, di sini kena faham. Istilah yang diterjemahkan sebagai mujalasah. Maksudnya bersimpuh ini maksudnya duduk bersama dengan Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala itu duduk. Maksudnya dia duduk dalam dia merasakan kebersamaan Allah SWT bersama dengannya. Setiap benda yang dia buat, dia merasakan Allah SWT memerhatikan. Dia buat satu benda seumpama Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia. Kerana cintanya kepada seseorang, bila mana kita buat satu benda, kita teringat je dengan dia. Kita buat satu benda kerana semangat dia bagi, kita merasakan seumpama ada bersama dengan kita. Jadi sama juga, kita kerana cinta kepada Allah SWT, apa saja yang kita buat, kita merasakan bahawa Allah Ta'ala itu ada bersama dengan kita. Inilah dikatakan sebagai sifat ihsan. Yang biasa kita dengar dalam hadis berkaitan dengan iman, Islam, iman dan ihsan. Maksudnya buat sesuatu tu merasakan Allah Ta'ala. Contoh sekarang, saya tengah berkuliah, saya merasakan bahawa kebersamaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan jemaah yang mendengar kuliah, duduk dalam kuliah, merasakan kebersamaan Allah SWT juga. Maksudnya kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa memandang, sentiasa memerhati dan sentiasa untuk mengawal kedudukan kita. Dan itu dikatakan bersama istilahnya duduk bersimpuh. Bukannya Allah Ta'ala bersifat duduk sebagaimana duduk makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Maka tidaklah semua yang berzikir itu boleh duduk bersimpuh bersama Allah SWT. Ya? Orang yang duduk berzikir, bukan dia saja yang mana, semua orang yang zikir ni dia akan duduk merasakan kebersamaan Allah Ta'ala. Contoh, cuba kita ambil tasbih. Bila mana kita ambil tasbih, kita zikir. Kadang-kadang zikir tersebut tidak memberi kesan untuk kita itu makin naik kedudukan kita. Sebab tu dalam zikir ini dia ada kaedah dia. Di sisi ulama sufi ataupun ulama tasawuf mengatakan ada zikir tersebut zikir fadilat. Zikir fadilat. Apa dia zikir fadilat? Mungkin kita pun ada buat zikir tersebut. Kita buat dan kita baca sesuatu zikir kerana kita nak atau kita menginginkan sesuatu fadilat yang Allah Ta'ala sediakan. Sebagai contoh, fadilat bila mana kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan bila mana kita bangun, kita baca zikir macam ni, bila mana kita duduk tempat ni, kita baca zikir benda ni, dan fadilatnya sekian. Jadi kita buat benda tersebut kerana apa? Kerana kita nak kepada fadilat yang Allah Ta'ala sediakan. Salah tak? Tak salah. Ya, zikir tak salah. Tetapi orang yang untuk naik kepada derajat untuk kebersamaan dengan Allah SWT itu mungkin lambat. Kenapa? Kerana dia buat satu benda, dia menginginkan kepada fadilat. Kita sekarang sampai satu ketika, kita tidak melihat kepada upah yang mana ditawarkan. Seumpama Allah Ta'ala ini kata, kalau kamu buat benda ni, upahnya. Ini kelebihan, ini fadilatnya. Jadi kalau kita buat benda tersebut, bukan kita menginginkan upah daripada Allah SWT. Seumpama macam tu. Kenapa? Kerana kita dah tidak memandang kepada upah yang diberi, tapi kita memandang kepada pemberi itu sendiri. Iaitu Allah SWT. Kita berbakti kepada mak ayah, bukan kita nak duit mak ayah ataupun pujian dan sanjungan daripada mak ayah. Tapi kita berbakti kepada mak ayah kerana dia adalah mak dan ayah kita. Nampak tak? Jadi kita melakukan taat kepada Allah SWT bukan kerana pemberian daripada Allah. Ya, jadi bila mana kita buat taat, kita sihat, kita dapat benda ni, tetapi sampai satu ketika beribadat kerana kita mendapat, kita ingin kepada pemberi pada nikmat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil satu sudut zikir fadilat. Maksud kita mengingat satu fadilat. Tidak salah, tapi kena ajar. Kita dah tidak pandang kepada fadilat. Satu lagi dia panggil sebagai zikir martabat. Zikir martabat inilah yang mana kita buat kerana kita ini ingin mencapai satu martabat khusus di sisi Allah SWT. Nak supaya berada pada kedudukan Allah Ta'ala sayang. Nak pada kedudukan Allah Ta'ala cinta. Nah, itu dipanggil sebagai zikir
zikir martabat. Sebab itulah tak semua orang yang mana berzikir layak untuk duduk bersama Allah Ta'ala, duduk merasakan kebersamaan dengan Allah SWT. Dan tetapi orang yang mana duduk mengawal nafsu dia dalam keadaan mengurangkan harta, melainkan dia ambil dengan cara yang perlu, meninggalkan makanan, melainkan ambil yang perlu, meninggalkan tidur, melainkan ikut kadar keperluan dia, maka pada masa tersebut dia akan naik kepada darjat yang itu. Kerana apa? Kerana nafsunya telah kalah. Nafsunya telah kalah. Kalah apa? Kalah kerana inginkan harta. Kalah kerana nak makan. Kalah kenapa? Kerana nak tidur. Maka ketika itulah dia akan menyebabkan kita menang ataupun iman kita akan menang. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kedudukan mengurangkan tidur sekadar kemampuan kamu. Mengurangkan tidur diisi dengan apa? Diisi dengan qiyamul lail, khusus pada waktu malam. Jadi pada waktu malam bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah isi mengikut daripada kemampuan kita. Kalau kita ni mungkin dah tak apa kerja, lebihkan untuk berjaga malam. Tak boleh Ustaz, nanti memberi kesan kepada kesihatan saya. Cuba dahulu, bukan buat dalam keadaan yang mengejut. Buat secara perlahan-lahan. Dan yakin dan kawal emosi kita. Kadang-kadang kalau kita kurang tidur pun tidak memberi kesan sangat. Sebab apa? Sebab keseronokan dalam kita bermunajat ataupun bermanja-manja dengan Allah Ta'ala ketika mana berqiyamul lail. Baik, Alhamdulillah. Kita ambil sedikit tajuk yang seterusnya. Ini pun saya rasa boleh dikaitkan dengan kedudukan kita dan nak jumpa dengan Ramadan. Dah habis dah berkaitan dengan mujahadah nafs. Mujahadah nafs kalau kita ulang balik, kita belajar macam mana cara untuk kalahkan nafsu kita dengan kurangkan makan. Dan kita duduk dalam keadaan banyak berlapar daripada banyak kenyang. Ramadan akan ada proses tersebut. Lagi kita kata mujahadah nafs dengan cara kita mengurangkan tidur. Dengan melebihkan kepada mulai atau melebihkan kepada ibadat pada Allah SWT. Ini antara proses yang akan memberi kesan kepada ibadat kita, memberi kesan kepada takwa kita kepada Allah Ta'ala. Baik. So, lazimi uzlah. Apa dia dinamakan sebagai uzlah? Ini istilah yang biasa juga kita dengar. Mungkin biasa kita sebut. Walzamil uzlah. فإن فيها خير الدنيا والآخرة وقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال أي الناس أفضل يا رسول الله قال رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ثم قال ثم من قال رجل يعتزل في شعب من الشعب يعبد ربه. Dan lazimilah uzlah kerana padanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Beza dengan tidur tu kan. Tidur ni kalau lebih tidur tak ada manfaat dunia, tak ada manfaat akhirat. Tapi uzlah manfaat dunia ada, manfaat akhirat pun ada juga. Kan? Kerana Syaikhan ni gelaran Imam Bukhari dengan Imam Muslim, ulama hadis. Dia telah meriwayatkan daripada Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya seorang lelaki bertanya, siapakah manusia yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka baginda seorang lelaki berjihad dengan dirinya dan hartanya fisabilillah. Maksudnya yang afdal, maksudnya orang yang kedudukan yang mulia, yang hebat di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang mana berjihad dengan dirinya sendiri. Dalam masa yang sama dia jihad juga dengan harta dia. Maksudnya diri dia dan harta dia itu digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ada orang hanya berjihad dengan diri saja. Ada orang yang hanya berjihad dengan harta saja. Yang betul ini diri dia dan hartanya di jalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Baginda bersabda, seorang lelaki maksud sama juga, lelaki atau perempuan yang beruzlah di lereng bukit untuk beribadah kepada Tuhannya. Setelah daripada orang yang berjihad pada Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya, dengan hartanya, orang yang afdal selepas daripada itu adalah orang yang mengasingkan dirinya. Diistilahkan di lereng bukit. Lereng bukit ni maksudnya yang duduk dalam gua-gua atau tempat-tempat yang terpencil atau untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi uzlah ini adalah mengasingkan diri daripada masyarakat atau daripada manusia dengan menyendirikan diri untuk berkhulwat dengan Allah SWT. Uzlah mengasingkan diri daripada manusia, mengasingkan diri daripada manusia
untuk bermunajat ataupun untuk dia berkhulwat dengan Allah SWT. Berkhulwat maksudnya berdua-duaan. Bukan istilah khalwat dalam bahasa syariat, dalam hukum fiqh, bukan. Ini khalwat dalam istilah kamus orang sufi ataupun ahli-ahli tasawuf, itu diri untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mengasingkan diri, iaitu kita beruzlah, maka ketika itu kita merasakan hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah istilahnya bermanja-manja dengan Allah. Ada seorang ulama, di ulama yang masyhur yang dikatakan salah seorang daripada waliullah, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pernah pesan kepada guru kami, dia pesan kepada guru kami, dia kata bermanja-manjalah dengan Allah. Bermanja-manjalah dengan Allah. Istilah bermanja-manja dengan Allah jangan faham sebab umpama kita bermanja dengan anak-anak, anak bermanja dengan mak ayah, pasangan bermanja dengan pasangan, bukan. Bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini maksudnya banyakkan kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cara macam mana? Kita beruzlah daripada manusia. Asingkan diri daripada manusia. Kan? Asingkan diri daripada manusia. Cuma macam mana kita nak mengasingkan diri dalam kehidupan kita sekarang? Kalau kita fikir dengan akal, rasanya susah kan? Tetapi Islam ni dia ada banyak solution dia. Banyak cara menyelesaikan dia dan banyak dia punya option, pilihan dia. Dan kalau mungkin untuk kita beruzlah, saya pun pernah jumpa orang yang mana beruzlah, dia duduk di bukit. Ada rumah sebiji, dia duduk kat situ je. Munajat je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari, masuk pada waktu pagi dia keluar lah. Dia keluar, dia menoreh kan. Toreh getah pun dia duduk dan orang lain. Lepas tu dia naik ya. Lepas daripada semua habis semua kerja dia naik. Dia naik, dia takkan turun dah. Hanya dia seorang saja. Di situ dah dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asing, tak jumpa manusia pun. Kan? Kita kata orang ni kesumbang. Kita kata orang ni apa dia? Orang ni memutuskan surahin. Tak. Kerana dia sampai satu kedudukan, dia cuba untuk membentuk diri dia. Cuba baca sirah daripada para ulama yang banyak beruzlah. Yang mana cuba mengasingkan diri dulu seketika. Kerana apa? Kerana proses untuk membentuk diri dia dan hati dia. Dan nak kalahkan nafsu dia. Satu sudut. Jadi, akhir zaman ini, salah satu perkara yang perlu kita buat adalah beruzlah. Kerana apa? Kerana banyak berlaku fitnah-fitnah akhir zaman yang kadang-kadang iman kita itu terusik. Kadang-kadang ketaatan kita itu terusik. Maksudnya apa dia? Disebabkan kita ini banyak sangat bercampur gaul dengan masyarakat. Ambil hal dunia itu terlalu banyak sangat sampai peringkat iman kita terkesan. Syariat kita terkesan dan sebagainya. Adab kita terkesan. Jadi disebabkan keadaan fitnah itu terlalu hebat, maka perlunya kadang-kadang kita mengambil ruang untuk beruzlah daripada manusia. Sebagai contoh. Bukan sekarang kita nak pergi cari mana bukit yang ada gua, nak duduk dalam gua tu. Tak perlu buat macam tu. Saya ingat guru kami pernah bagi tahu, konsep uzlah adalah berdasarkan kepada kesesuaian masa dan keadaan diri kamu. Kalau kita orang bekerja, takkanlah kita cuti semata-mata nak beruzlah dalam masa seminggu ataupun sebulan, nak jauh daripada manusia. Ini masalah kerja. Kan? Kalau kita ni duduk dengan masyarakat, kita boleh beruzlah dengan ambil beberapa hari dalam sebulan ataupun dalam seminggu. Contoh, dalam seminggu kita bekerja, kita bergaul dengan manusia. Bila mana sampainya dalam sehari minggu, maka ambillah ruang pada hari minggu tersebut untuk beruzlah daripada manusia, untuk berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Contoh pada hari Sabtu, ataupun siapa yang cuti pada hari Jumaat, ataupun hari itu ataupun hari Ahad, ambil mungkin sehari ataupun setengah hari saja. Duduk dalam bilik kita. Tak perlu cari bukit, tak perlu cari gua, tak perlu. Hanya duduk dalam bilik kita, duduk di rumah kita. Bagi tahu ke anak isteri kita, daripada pagi sampai zuhur, ayah nak duduk dalam bilik, ayah nak buat macam ni, jangan ganggu. Hanya separuh hari saja. Ataupun kalau kita itu tidak ada orang lain, melainkan kita sahaja, ambil satu hari. Daripada pagi sampailah kepada malam maghrib pun cukup. Baik, itu satu cara. Cara yang kedua, kalau kita tak boleh sebab kita banyak berurusan dengan manusia, maka ambillah kaedah uzlahnya adalah pada waktu malam sahaja. Dan memanglah kita kata pada waktu malam kita tak bergaul dengan manusia. Betul, kita tak bergaul dengan manusia, tapi kita buat apa? Kita tidur. Maka gantilah tidur tersebut dengan kita beruzlah untuk berkhalwat dengan Allah SWT. Uzlah kita sama ada uzlah dengan manusia secara fizikal ataupun
sama daripada manusia daripada sudut hubungan dalam gadget-gadget kita. Jadi bila mana kita bangun beruzlah, mengasingkan diri untuk berkhalwat dengan Allah SWT, contoh bangun pukul 2 pagi, sampailah kepada subuh, jangan sentuh telefon kita. Yang menyebabkan kita nak baca WhatsApp, kita nak tengok Instagram, nak tengok TikTok, nak buka Facebook, jangan. Itu 2 sampai pukul 5, itu waktu uzlah kita dengan daripada manusia untuk berkhalwat dengan Allah SWT. Ambil pada waktu tertentu saja, itu pada waktu malam. Itu pun termasuk daripada uzlah. Baik, tak boleh. Ambil kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, kita beruzlah setiap kita salat 5 waktu. Kita tak mampu untuk buat dengan cara yang pertama tadi, kita ambil dengan cara yang kedua pun tak mampu juga malam-malam. Sebab apa? Penat dengan tidur dan sebagainya, tak kena tidur dan sebagainya. Ambillah waktu uzlah kamu ketika mana kamu salat 5 waktu, iaitu itulah waktu kamu dengan Allah Ta'ala. Asingkan daripada manusia. Sebab itulah bila mana kita nak solat, jauhkan telefon daripada kita. Jadi perangai kita kadang-kadang. Lepas daripada salam, saya tak sebut siapa, saya sebut pada diri saya juga. Lepas daripada salam, sebab telefon ada dalam poket kita. Kadang-kadang kita ambil telefon, kita letak depan kita. Lepas daripada semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dia rasa gatal je nak sentuh telefon, nak tengok je siapa yang WhatsApp. Kan tak ada penting sangat kan. Tak ada je call kan dan sebagainya kan. Sambil-sambil zikir baca WhatsApp. Sambil-sambil zikir tengok benda yang mungkin tidak penting sangat. Jadi pada masa tersebut, mana uzlah kita? Mana uzlah kita dan mana khalwat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Sebab masih lagi sibuk dengan benda tersebut. Jadi pada waktu sembahyang, kita dengan Allah Ta'ala ketika itu. Betul, kita sembahyang berjemaah. Tapi biarlah ketika mana kita sembahyang, jangan fikir dengan urusan dunia kita. Biarlah kita uzlah daripada sudut. Walaupun fizikal kita manusia masih ada bersama dengan kita, tapi hati kita dah uzlah dah. Fikiran kita dah beruzlah dah. Baru kita asingkan hati kita, kita asingkan fikiran kita, emosi kita daripada manusia. Tak payah fikir manusia, tak payah fikir urusan dunia. Bila? Hanya dalam tempoh 5 atau 10 minit saja. Ketika mana kita sembahyang 5 waktu. 10 minit mungkin pada masa subuh. 10 minit ketika mana 10 minit ketika mana asar. Dalam hanya beberapa minit itu sendiri, walaupun tak panjang, latih untuk beruzlah minda, latih untuk beruzlah emosi, latih untuk beruzlah hati daripada hal keduniaan, termasuklah dengan hal berkaitan dengan manusia. Dan hanya tinggal 10 minit saja. Dan ketika itulah hati kita berkhalwat dengan Allah. Ketika itulah fikiran kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah emosi kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Maka kalau dalaman kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala, maka ruh kita dan juga zahir kita pun akan turut sama berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah betul-betul habis zikir, sampailah habis dengan salam dan sebagainya, nikmatilah uzlah ketika mana kita itu bermunajat solat di waktu. Kalau yang tu tak mampu juga, tak tahulah. Dia kena usaha. Ustaz, saya dah cuba dah berapa kali cuba. Dah cuba. Kalau sebulan itu kita nak cuba, kita rasa dah tak boleh, bermaksud kita dah cuba untuk putus asa. Uzlah ni dia makan masa. Sebab tu dia kata lazimi uzlah. Lazimi maksudnya kena buat. Dan benda tersebut mesti dengan cara konsisten. Sikit lagi. Wa kana as-Sarri rahimallahu ta'ala yaqul man arada an yuslima lahu dinuhu wa an yasriha danahu wa yaqilla ghummahu falyatazilin nas. Kata as-Sarri rahimallahu ta'ala, siapa yang ingin agamanya tunduk kepadanya, maksudnya berjalan di atas landasan agama yang betul. Maksudnya dia duduk di atas landasan agama yang membawa pada kedudukan dia untuk sampai kepada kebaikan. Dan badannya mendapat kerehatan. Tubuhnya tak nak rehat. Tubuh dia nak rehat, tak nak penat dan sebagainya. Dan dia nak sedikitkan duka citanya. Hati berasa sedih, hati berasa resah dan gelisah dan sebagainya. Hendaklah dia beruzlah daripada manusia. Sebab bila mana kita ini banyak duduk dengan manusia, tubuh kita penat. Nampak tak? Urusan kita sama, urusan kita ini dan sebagainya. Saya buat kerja tu, saya tak jumpa dengan manusia pun, secara face to face. Tapi buat urusan dengan manusia online dan seumpama dengan yang penat dia kadang-kadang. Sama ada penat tubuh ataupun penat. Kadang-kadang minda penat, tubuh penat. Apa banyak urusan dengan manusia.
Dan bila mana manusia banyak jumpa dengan manusia buat benda ni, maka ketika itulah kita merasakan ada duka cita, ada. Jadi maka kat mana ubatnya uzlah lah daripada manusia seketika. Bila? Masa untuk uzlah lah. Nah, contoh kita pukul 8, pukul 9 sampai 8 atau 9 dan kepada pukul 1. Banyak benda dah yang berlaku antara kita dengan kawan-kawan rakan sejauh debat dan sebagainya. Maka kita ambil lah mana masuk azan zuhur, beruzlah seketika dengan manusia. Kejap je. Maka ketika itulah hati kita tenang, serabutnya hilang, runsingnya dah tak ada. Masuk kerja balik, sambung balik, seumpama kita gicap bateri kita. Kan? Kena bila mana kita beruzlah daripada manusia, orang yang buat dia akan rasa. Tapi kalau orang yang tak biasa atau baru-baru nak membiasakan diri, kenikmatan itu makan masa. Kan? Sebagaimana orang yang tak biasa, orang yang tak biasa duduk berdua-duaan, tak maaf saya guna istilah, berdua-duaan dengan orang yang berlainan jantina. Nah, tak boleh. Tapi bila mana dah biasa, kerana apa? Kerana jadi pasangannya yang halal, pun sembang, sekadar kadang-kadang duduk sekali je, tak sembang banyak pun. Tapi keberadaan dia tu kita masakan seronok. Mungkinlah seorang isteri ni, kadang-kadang suami dia ada kat rumah je, dia dah rasa seronok dah. Tak adalah sembang-sembang, tak ada belum buat kerja kan. Macam mana kalau kita merasakan bersama Allah Ta'ala. Kan? Kita tak berdoa pun ketika itu, kita tak semayang pun. Tapi kita dalam hati kita berasa kedudukan kita itu dah tak ada dah. Tinggal dulu dengan manusia, kita merasakan Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Buat satu benda, merasakan Allah Ta'ala bersama dengan kita. Keseronokan itu sentiasa ada. Jadi obat dalam untuk kita menyelesaikan urusan dunia kita, kadang-kadang duduknya pada uzlah dengan mengasingkan diri daripada manusia. Ni, dia beruzlah bertahun-tahun. Kenapa? Untuk mengalahkan nafsu dia dan supaya dia dapat merasakan kenikmatan dalam beribadat kepada Allah SWT. Beruzlah, asingkan diri dalam bertahun-tahun. Ulama-ulama dulu dengan kita pancaroba atau fitnahnya rasanya tak kita. Sekadar yang kita tahulah kan. Bagi mereka mungkin hebat. Tapi kalau duduk dalam keadaan macam ni, sekarang macam mana? Dengan fitnahnya hanya di hujung jari, fitnahnya di mana-mana sahaja, maka pada masa tersebut uzlah lah. Maka rasanya cukuplah dalam bulan Ramadan nanti kita banyakkan uzlah dengan cara kita mengasingkan diri kita daripada urusan-urusan dunia saat ketika kita itu dalam keadaan berpuasa. Bukan kita tinggalkan terus, tapi kurangkan. Dalam proses kita beruzlah. Tapi bila mana kita belum betul-betul bermunajat, contoh malam kan, malam kita sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang isyak, lepas tu sembahyang tarawih. Masa tu betul-betul kita sembahyang. Rasanya tak ada pun orang nak ajak buat kerja pun. Kan? Kalau nak mesej pun baca lepas tu lah. Kalau kita kata start pukul 8.30 sampai pukul 10 kot, 10.30 tak sampai 2 jam kot. Masa tu kita betul-betul beruzlah. Hati kita dan kita bermunajat betul-betul. Walaupun keliling kita orang, tapi kita tak merasakan orang tersebut mengganggu. Kerana apa? Dia urusan dia dengan Allah. Kita urusan kita dengan Allah SWT. Itu uzlah kita. Maka ambil peluang Ramadan yang Allah SWT bagi, khusus bagi saya. Kita ambil untuk bermunajat pada Allah SWT dan ambil masa untuk kita beruzlah. Malam kita cuba bangun. Tak lama pun tak apa. Sekadar kita menzahirkan bahawa kita cuba untuk belajar-belajar mencintai Allah. Walaupun mulut kita mengatakan kita cinta Allah, tapi hati kita mungkin tidak dapat menzahirkan benda tersebut dengan cara yang hakikat. Maka ambillah malam dengan masa yang mungkin terbatas pun tak apa. Ibu-ibu yang bangun untuk masak kan, mungkin bangun itu rasanya sembahyang dulu 2 rakaat. Uzlah dulu dengan manusia, hatta dengan pasangan, hatta dengan anak. Menikmati kebersamaan ataupun berkhalwat dengan Allah SWT. Walaupun hanya dalam 2 rakaat. Lepas tu uruslah hal-hal berkaitan dengan keluarga. Semuanya pahala. Semuanya mendapat redha Allah Ta'ala insya-Allah. Tapi kita cuba nak merasai macam mana nikmat Nabi pun beruzlah. Nabi beruzlah di Gua Hira. Kita tak mampu dah buat macam tu. Tapi Nabi banyak beruzlah ketika mana pada waktu malam. Sebab itulah Nabi SAW pernah duduk di atas katil, berbaring di sisi Sayyidatina Aisyah. Lepas tu dia kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, dengan mafhumnya boleh tak kalau sekiranya aku ini bangun untuk bermunajat ataupun solat. Minta dengan isteri dia. Sebab apa? Sebab dia tahu seorang isteri kalau isterinya bersama, suami bersama dengan dia. Aisyah kata macam mana? Ya Rasulullah,
kalau ikutkan aku suka kamu bersama dengan aku, tapi aku tidak menghalang kamu untuk bermunajat ataupun untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Maka Nabi bangun, lepas tu Nabi memunajat, nangis, dan Nabi kerana Nabi ketika itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan betul-betul beruzlah dan betul-betul berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasakan kenikmatan dalam ibadat, insya-Allah. Dalam Ramadan, Allah Ta'ala bagi kerja Allah kita buat, tak boleh memaksa, kita dah tidak hak memaksa Allah Subhanahu Taala untuk memberi apa yang kita inginkan. Kita nak kenikmatan dalam ibadat, kita nak keseronokan dalam ibadat, kita minta aja. Allah bagi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatanlah kita untuk berjumpa dengan Ramadan, walaupun sehari dua lagi, siapa tahu umur kita setakat mana dan kita boleh sampai dalam Ramadan dalam keadaan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Taala. Dan dalam bulan Ramadan kena ada perancangannya, sedikit saya nak tambah. Bukan sekadar sembahyang tarawih, bukan sekadar baca Quran, bukan sekadar puasa pada siang hari, banyak lagi perancangan-perancangan yang kita buat. Satu. Ataupun perancangan itu adalah perancangan yang biasa duk buat. Tetapi cuba rancang kualitinya. Kan? Kuantiti ada dah, bentuk-bentuk perkara nak buat dah ada, tapi rancang kualitinya. Apa yang nak buat. Dan di akhir, insya-Allah sehari lagi kita cuba pujuk hati kita untuk berasa gembira dan berasa seronok dan berasa tak sabar untuk berjumpa dengan Ramadan. Pun kita kata Ramadan itu adalah bulan dan kita tak nampak masuknya Ramadan, hanya perselisihan di antara bulan ke bulan, siang dan malam, tapi kerana kita rasa keseronokan ingin berjumpa dengan Ramadan, maka kita pujuklah hati kita. Walaupun ada hati yang meronta-ronta sebab apa siang hari tak boleh makan, penat dan sebagainya, kita pujuklah diri kita supaya merasa seronok dengan hadiah yang Allah Ta'ala bagi. Salah satu daripada bukti kita cinta kepada yang pemberi hadiah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Dan diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan untuk beribadat dalam Ramadan, insyaAllah, dan juga ada panjang umur, jumpa lagi insyaAllah lepas daripada Ramadan, untuk sambung kepada kita sambungan. Jadi saya sekadar tu insyaAllah doakan semua, khususnya diri saya, tuan-tuan puan-puan jemaah sekalian, untuk kita dapat meraihkan dan juga dapat mentaati Allah dengan ketaatan terbaik dalam bulan Ramadan, dan Allah SWT terima ketaatan yang kita buat itu ikut kadar kemampuan kita, insyaAllah. Dan Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah, dan kita jumpa pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Ustaz, nak buka soalan tak Ustaz? Ada soalan ke? Tak. Tanya dengan jemaah. Ada tak jemaah? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya Okay. Silakan. gini, uzlah tadi kan? Ya. Kalau kita gini dah, kita nak asing diri, kita kata dah malah lah gangguan, dah kita biasa-biasa duk semua duk kumpul nak keluar-keluar ke mana, jadi kita nak uzlah saat ni, kita kata biarlah nak tak usah keluarlah petang-petang dah, kita nak jaga, kita nak amalan, kita nak zikir, nak solat. Lepas tu kita kata kok kita kata jangan hubungilah, nanti besok ke kita petang tak boleh jumpa, tak gitu, tak apa ke? Kita nak uzlah saat ni, nak asingkan diri. Kita tengok atas suasana. Kalau suasana tu orang dah faham, tak apa, tak ada masalah. Ataupun kita kata tak, benda tersebut tidak menimbulkan fitnah, tak ada masalah kan. Sama ada kita nak off telefon ke, ataupun kita kata insyaAllah tak perlu kata kita nak beruzlah dan sebagainya, tak ya kan. Mungkin kita kata dengan urusan okay, ada urusan insyaAllah lepas nanti, malam nanti, ataupun tu sekian. Ini tak masalah. Ataupun kita senyap terus macam tu, tengok keadaan lah. Tengok keadaan orang yang berada sekitar dengan kita. Yang penting tidak terabai tanggungjawab kita lah kan. Kalau terabai tanggungjawab tak boleh kan. Wallahualam. Assalamualaikum. Betul lah, kita ambil masa tadi kan, maksudnya dia kita tutup telefon ke apa tu, lepas tu ada urusan ayat kata ada urusan je deh. Ya, maksudnya boleh kita daripada kita tutup telefon, tutup WhatsApp. Boleh. Maksudnya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Silakan kawan.
Nanti kita bisa. Kawan teknik ke? Okey, Adi sila. Adi Rima. Ada. Tak. Cucu tengah bising, tengah menangis ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ini dah terlanjur Ustaz sebut pasal apa tu, Ramadan. Kita pun pergilah pada tadarus ya Ustaz. Kita bertadarus ni, kita ikut hari-hari semua tapi ada kala hari kita tak dapat datang kerana kita ada appointment hospital, ada hal-hal penting. Apakah kita kena ganti sebanyak mana yang dibaca di siang oleh rakan-rakan kita tu untuk kita menggenapkan 30 juzuk kita? Baik. Tadarus ni sebenarnya bila mana kita saling baca tu, orang ni baca, kita dengar, dan biasa kita dengar tu kita baca sekali kan. Tapi kalau kita sekadar dengar je, kita tak baca, kita hanya dapat pahala dengar sahaja. Tapi kalau sambil-sambil dia baca, kita pun baca juga tanpa mengganggu orang lain, maksud kita akan dapat pahala dengar dan pahala baca. Tapi kalau skip tengah-tengah pada masa tersebut, maka pada masa tersebut terputuslah. Maksudnya kalau nak hitungkan dengan 30 juzuk, dah tak putus lah. Dah dari kita bagi terputus dah. Maka cara macam mana, dah kita dalam tadarus, kita baca, orang baca pun kita baca juga tanpa mengganggu orang lain, maka kita akan dapat pahala untuk khatam tersebut secara keseluruhan. Baik, secara keseluruhan. Tapi kalau sekiranya skip tadi tu terlepas, maka kita boleh qada sendiri. Masalah. Tak perlu buat satu kumpulan baru dan kita undur balik, tak perlu, kita baca sendiri. Supaya apa? Supaya berkesinambungan untuk dapat dengan 30 juzuk tersebut insya-Allah. Dan Kita masa macam rakan kita baca tu, kita tak baca dengan mulut, kita baca dengan hati, mengikut dengan hati boleh Ustaz? Lain. Baca ni adalah pada mulut. Sebab tu Quran asal daripada qiraah, iaitu baca mesti dengan mulut. Kalau kita baca dalam hati, itu sekadar baca, kita tidak dikira sebagai bacaan. Kalau kita kaedah bacanya, baca dengan mulut. Jadi kalau orang baca, kita baca juga pelan, sambil-sambil ikut tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai mengganggu orang tersebut. Kita pula lebih daripada orang, tak boleh. Jadi kita kena bacanya adalah dengan mulut. Baru dikira sebagai kiraan baca. Itu kaedah dia. Terima kasih Ustaz. Oh, nak sambut Ustaz Sat ni, maksudnya kalau dah kita terlepas tadi tadarus tadi bacaan, tak masuk sehari mungkin ada urusan, jadi kita ikut gitu juga tak qada. Sebab lepas tu kita baca sore-sore pula untuk nak niat sebulan tu nak untuk 30 juzuk tu. Boleh kau gitu? Boleh. Kita qada balik lah. Maknanya, Okay. dari mana tak niat lah qada sama grup kumpulan tadi, kita kira baca sore tu untuk lekat kita 30 juzuk sebulan kita lah. Kita lengkapkan hak kita tu sebab apa? Sebab kita terlepas yang satu daripada hari daripada kumpulan. So kita baca sekali, kita baca juga. Qada balik. Tak ada masalah. Yang penting kita nak target bahawa bacaan dalam tadarus tersebut kita khatam secara keseluruhan bersama dengan ahli grup tadarus, dan kita khatam daripada sudut baca dan dengar. Untuk dapat dua pahala tersebut. Oh, maksudnya kita baca sore suku tu, mana terkumpul daripada kita khatam bersama nanti khatam ramai-ramai, maksudnya kita terkumpul sekali. Supaya kita khatam ni tadarus masjid, keluar dia kita buat dua juzuk sehari. Jadi kita bersama kata saat ni kita baca tatak Quran tu ikut dalam mulut dengan saat ni, tidak dalam hati. Kalau nak baca, dia kena syarat dia baca dengan mulut. Maksudnya kita keluar dengan bacaan tersebut dengan mulut. Dia tak kira bacaan dalam hati. Bisik-bisik lah. Bisik-bisik gitu dah. Baca dengan kadar perlahan. Dengan tidak mengganggu orang lain. Kita. Okey, terima kasih Ustaz. Faham dah. Okey, silakan Adi. Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan yang pasal meninggalkan harta ni? Sebab adakah dia konsepnya macam contoh, kalau macam saya dah kerja, cukup untuk keperluan saya, makan, minum, pakai saya dengan ibu saya contoh, sebab saya single kan. Jadi hanya cukup untuk saya dengan mak saya je, saya tak mencari lebih untuk saya pergi makan angin ataupun apa-apalah benda-benda yang kenikmatan dunia ni. Adakah begitu ataupun kita konsep dia ialah bila kita dapat banyak pun kita macam sedekahkan ke ataupun kita tidak simpan maksudnya. Adakah begitu ataupun kita memang mencari sekadar yang kita perlu je? Tu maksud saya.
Yang pertama, meninggalkan harta tu maksudnya kita ambil mengikutkan keperluan kita lah. Macam yang tanya tadi tu, maksudnya kita bekerja, kita dapat untuk mengurus kehidupan kita dan ahli keluarga kita dengan mak ayah dan sebagainya, kalau anak dan pasangan dan sebagainya, itu saja. Satu, itu kaedah yang mungkin orang pertikaian daripada pengurusan harta kan. Tapi dalam konsep saya simpan daripada sudut urusan perbincangan daripada ulama sufi. Itu satu kaedah. Maksudnya kita buat ada untuk urusan kita saja. Sebagaimana Nabi SAW buat, dia buat untuk urusan keluarga dia selesai-selesai. Lepas tu yang selebihnya dia bagi kepada orang lain. Itu kaedah yang kedua. Maksudnya Nabi dapat banyak kan. Nabi kaya kan. Nabi kaya. 1/5 daripada harta orang tu memang orang wajib bagi dekat Rasulullah. Tapi banyak yang masuk pada Rasulullah, banyak yang keluar. Selepas apa? Selepas dia bagi selesaikan urusan nafkah-nafkah dan keperluannya. Kan? Maka dia keluarkan. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kita mengikut dasar keperluan kita, keperluan daripada sudut masa mana? Masa sekarang ataupun masa akan datang. Kita buat preparation sana, kita buat simpanan sedikit. Kita buat lagi sampai tidaklah terlalu mengejar untuk berlebih-lebihan. Itu pun termasuk daripada mengikut kadar keperluan kita. Rangkuman daripada tiga kaedah tersebut, hakikatnya meninggalkan harta, iaitu jangan sampai harta itu terpegang dalam hati kita. Dengan cara kita ambil sedikit mengikut kadar keperluan, kita dapat sikit, lepas tu kita banyak infak pada orang, ataupun kita boleh buat simpanan dan sebagainya. Jangan sampai harta tersebut memegang hati kita. Itu sebenarnya yang diinginkan. Kalau dah dipegang dengan hati kita, itu yang jadi masalah. Kan? Baik Ustaz, maknanya memang normal lah perasaan tu sebab saya macam ni. Saya memang tak ada rasa macam nak cari harta yang lebih, sebab bagi saya dah dapat keperluan semua, dapat bayar bil semua settle. Dah, saya dah tak macam rasa nak banyakkan untuk bekerja untuk tu lah, kerja-kerja tu sangat. Sebab saya lebih suka menghabiskan masa saya beruzlah sebenarnya. Saya lebih rasa nikmat begitu sebenarnya lah. Jadi saya rasa macam adakah saya ni normal sebab saya fikir macam tu, sebab bagi orang sekeliling saya rasa saya ni macam dah tak normal sebenarnya lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab cara kita menghadapi urusan kehidupan kita, selagi mana dalam landasan syariat, tak apa. Benda tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang penting itu proses tarbiyah hati kita. Kan? Sebab kita tak boleh mengawal orang, tapi kita boleh mengawal diri kita dan nafsu kita. Kan? InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. Lama dah saya nak tanya soalan macam ni. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dah habis tak ada soalan lagi, kita tutup majlis. Boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar. Antara pengajaran yang kita dapat daripada kuliah kita ini adalah kurangkan tidur, banyakkan qiyamul untuk mengalahkan nafsu. Orang yang qiyamul boleh mengawal sifat-sifat melampau dan perbuatannya yang diumpamakan oleh Ustaz tadi, umpama air, tanah, angin dan api. Kawal makan dalam bulan Ramadan untuk mengalahkan nafsu. Gunakan masa tidur untuk menambahkan amal ibadah yang berguna di dalam mencari cinta Allah. Tinggalkan harta, makanan dan tidur, ambil sekadar keperluan sahaja. Dalam kitab ini ada menyatakan orang ini layak duduk bersimpuh bersama Allah Ta'ala. Lepas tu antara yang terakhir adalah lazimi uzlah, berkhalwat dengan Allah, mengasingkan diri dari manusia. Moga semua ilmu yang disampaikan Ustaz pada malam ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua mendapat cinta Allah. Ambillah kesempatan uzlah di bulan Ramadan ini untuk bersama dengan Allah. Wallahu alam, moga semua amal ibadah kita diterima Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Mohon saya buat sikit bahan untuk kuliah pagi besok Ustaz. Pukul 6.45 pagi kita bersama yang berbahagia, Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nurdin dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah dengan tajuk apa yang kita perlu tahu mengenai bulan Ramadan. Dengan itu saya bagi penutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup
tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim ya Ustaz. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيها من الفائزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.